Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan Kuliah F akan membentangkan tajuk 4 iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Aisyah Humaira, Khairul Nisa, Nabila Huda, Nurul Husna Najwa, Nur Tahirah dan saya Widya Syahira binti Yasir. Si kandungan yang akan kami bentangkan dalam pembentangan kali ini ialah yang pertama pengenalan, yang kedua objektif, yang ketiga kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan, kemudian menterjemahkan maksud falsafah pendidikan kebangsaan. Kami akan menerangkan elemen-elemen yang terkandung dalam kandungan falsafah pendidikan kebangsaan, kemudian menjayakan keberhasilan pendidikan, peranan guru dan penutup. Pengenalan kepada tajuk kami, pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha memperkembangkan potensi seseorang individu. Proses mendidik pelajar haruslah berlangsung secara terancang dan sistematik. Falsafah ini dianggap sebagai satu asas aktiviti pendidikan yang mencerminkan cara pemikiran dan falsafah di sebuah negara itu. Ini merupakan definisi falsafah pendidikan kebangsaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan dahulu disebut sebagai falsafah pendidikan negara. Ia merupakan dasar kepada pendidikan yang ada di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan ini dikubal pada 1988 oleh pakar-pakar pendidikan. Ia merupakan satu ideologi dan panduan yang penting dalam sistem pendidikan di negara kita. Setiap aktiviti pendidikan yang diadakan adalah untuk mencapai matlamat utama yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini, iaitu ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Ini menunjukkan falsafah pendidikan kebangsaan menjadi tunjang utama kepada arah tuju pendidikan negara kita, Malaysia. Definisi falsafah pendidikan diartikan oleh Yusuf Al-Khadrawi, iaitu pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuk akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan akhlak yang mulia, insan yang mempunyai akhlak yang mulia. Objektif falsafah pendidikan kebangsaan. Nombor 1. Mengetahui elemen penting falsafah pendidikan kebangsaan dalam cerminan masyarakat. Nombor 2. Mengenal pasti matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan insan yang harmonis dalam cerminan masyarakat. Nombor 3. Mengaplikasikan falsafah pendidikan kebangsaan dari aspek jasmani, intelek, emosi dan rohani dalam cerminan masyarakat. Kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap perkembangan di Malaysia. Kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan terbahagi kepada 4. Yang pertama, menjadikan rakyat Malaysia seorang insan yang seimbang dan harmonis. Yang kedua, dijadikan sebagai dasar pertimbangan asas. Yang ketiga, menentukan beberapa kurikulum yang dilaksanakan. Dan yang keempat, konsep pendidikan berterusan. Pentingnya falsafah pendidikan dapat menjadikan rakyat Malaysia seorang insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi. Dari segi intelek, seseorang dapat berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam hidupnya. Bahkan dapat menguasai prinsip kemahiran 4M, iaitu menulis, membaca, mengira dan menakul. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan asas. Ia dapat menentukan kurikulum, bahan pelajaran, strategi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru akan menyampaikan pelajaran yang benar-benar mengikut pedagogi dan menggunakan buku teks yang telah diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang ketiga, menentukan beberapa kurikulum yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Yang kedua, kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Dan yang ketiga, kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Ketiga-tiga kurikulum ini akan menjadi asas dan panduan dalam melaksanakan sistem pendidikan di Malaysia secara sistematik dan teratur.
Hakikatnya, falsafah pendidikan kebangsaan penting kerana dijadikan asas dan prinsip dalam melaksanakan kurikulum, bahan pembelajaran dan panduan pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru kepada pelajar agar perkembangan pendidikan di Malaysia semakin meningkat. Yang terakhir iaitu konsep pendidikan berterusan terbahagi kepada 3 iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat selepas sekolah. Konsep ini bertujuan untuk membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai kemudahan. Proses melanjutkan pelajaran bermula dari zaman kanak-kanak dan hanya mendapat pendidikan dari keluarga dan kemudian mendapat pendidikan secara formal di sekolah. Apabila mereka telah tamat sekolah, mereka akan mendapat pendidikan secara tidak formal dan menggunakan kaedah pembelajaran seperti melalui media masa. Menterjemah bentuk dan proses pendidikan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan. Pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan mengikut Akta Pendidikan 1996 dari segi bentuk pendidikan, pendidikan di Malaysia ialah satu usaha yang berterusan. Dari segi proses pendidikan pula, ialah usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Bagi matlamat pendidikan, usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Elemen kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen potensi terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah intelek, yang mana merupakan keupayaan mental yang berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Ianya bagi memastikan seseorang itu memperoleh ilmu yang bermanfaat dan daya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua ialah rohani. Rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu, yang mana ianya bagi membentuk individu mempunyai kemantapan jiwa, keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada agama. Yang ketiga ialah emosi, berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Ianya bagi memastikan seseorang itu memupuk kasih sayang, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan dan menekankan tentang perasaan dan tingkah laku yang terkawal. Yang keempat ialah jasmani, merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang dan berkaitan dengan kecerdasan fizikal diri manusia. Bagi proses pelaksanaan, ia terbahagi kepada 4 juga, yang mana yang pertama ialah menyeluruh, yang mana bakat, potensi, kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingat, sebaliknya dihubung kaitkan iaitu diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Dan yang kedua ialah bersepadu. Peningkatan dan perkembangan merangkumi 4 aspek iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek. Yang ketiga ialah seimbang. Individu mestilah mempunyai ilmu sasiah yang baik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang terpuji. Yang keempat ialah harmoni. Keempat-empat aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu diseimbangkan dan mampu menghadapi pelbagai cabaran dan menyelesaikan masalah. Menjayakan keberhasilan pendidikan yang dimaktubkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. 3 pihak yang terlibat. Pertama, Kementerian Pendidikan. Kedua, guru. Ketiga, pengurusan dan pentadbiran. Kementerian Pendidikan Malaysia memfokuskan 3 bidang utama. Pertama, pembangunan insan. Kedua, pembangunan sumber pendidikan. Ketiga, pendidikan dan pembangunan. Bidang pertama, pembangunan insan, tujuannya adalah untuk
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, iaitu dari segi penyediaan kurikulum yang relevan. Seperti mengubah kandungan mengikut keperluan semasa, bagi membolehkan guru membekalkan kurikulum yang sesuai dan terbaru mengikut perkembangan keperluan semasa pelajar. Yang kedua adalah penyediaan sistem penyampaian yang berkesan, seperti memperkenalkan sistem teknologi yang canggih, contoh ICT. Ketiga, memberi penekanan kepada peningkatan peluang pendidikan melalui pelbagai bidang dan pendekatan alternatif, contoh pendidikan jarak jauh dan kursus profesional. Bidang kedua, pembangunan sumber pendidikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti. KPM memberi penekanan kepada dua. Pertama, penyediaan input pendidikan yang mencukupi, lengkap dan terkini bagi mempertingkatkan kualiti dan kuantiti guru, prasarana serta program sokongan. Kedua, memberi pelaksanaan program pendidikan mengikut perancangan untuk memastikan matlamat pendidikan dan rancangan Malaysia tentang keperluan tenaga mahir dapat dicapai, serta peningkatan keberkesanan proses pengajar yang berkualiti dan persekitaran pembelajaran yang kondusif, contoh kemudahan internet dan multimedia. Bidang yang ketiga adalah penyelidikan dan pembangunan R&D. Tujuan adalah untuk mengemas ilmu, membaiki serta mempertingkatkan sistem pendidikan kebangsaan dari semasa ke semasa. Tumpuan ada tiga. Yang pertama, penyediaan tenaga pakar pendidikan dalam pendidikan. Kaedah yang digunakan adalah dengan mengajar program latihan bagi guru pakar dan pegawai pendidikan. Tumpuan kedua, mencari sumber kewangan untuk membiayai projek penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan. Dan tumpuan ketiga adalah merangka dasar pendidikan bagi menggalakkan penyelidikan dan pendidikan. Pihak kedua yang terlibat dalam keberhasilan pendidikan adalah guru. Guru memberi penekanan dalam pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum bagi memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan pihak ketiga yang terlibat dalam keberhasilan pendidikan adalah pengurusan dan pentadbiran. Mereka memainkan peranan dalam penyelenggaraan prasarana bagi kemudahan pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan baik dan selamat. Sekarang mari kita lihat peranan guru dalam mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Antara peranan guru dalam mencapai matlamat pendidikan Malaysia adalah dalam aspek ketuhanan, profesional, pengajaran, perundingan dan juga penyelidikan. Di dalam aspek yang pertama iaitu ketuhanan, menerangkan bahawa agama menuntut guru untuk menjalankan tanggungjawab dengan amanah sebagai pendidik demi anak bangsa. Selain itu juga, ia menganggap pekerjaan sebagai ladang pahala apabila dijalankan dengan baik, seterusnya dianggap sebagai ibadah. Individu yang profesional semestinya individu yang mempunyai sifat yang berdedikasi tinggi, sentiasa peka dengan keadaan persekitarannya dan sentiasa bersikap positif serta terbuka dan juga mempunyai keupayaan dalam memenuhi falsafah pendidikan di negara. Individu ini juga semestinya mempunyai kemahiran serta ilmu pengetahuan yang pelbagai. Aspek yang seterusnya adalah aspek pengajaran. Di dalam pengajaran, guru perlulah mempunyai kemahiran mengajar secara kreatif dan inovatif. Selain memanfaatkan teknologi yang sedia ada, selain itu juga guru perlu mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam, meluas dan terkini agar segala informasi yang disampaikan itu adalah yang tepat. Guru perlulah sentiasa berfikiran terbuka, menerima idea daripada murid demi menggalakkan komunikasi dua hala. Terusnya, guru mestilah bertindak sebagai pemimpin, pembimbing dan pendorong kepada murid. Boleh dijadikan sebagai rujukan oleh murid dalam memastikan setiap murid berada dalam keadaan optimum untuk menerima ilmu yang disampaikan. Seperti kita sedia maklum, zaman kini cabaran dalam mengatasi emosi dan juga psikologi murid sangatlah mencabar. Jadi guru perlulah bersedia dalam menyediakan murid untuk menerima segala ilmu yang bakal diajar dengan memastikan kesihatan mental dan fizikalnya berada dalam keadaan yang baik. Guru juga perlulah memastikan tiada masalah ataupun halangan untuk murid-murid ini belajar demi menghasilkan murid yang berjaya. Dan yang terakhir ialah penyelidikan. Penyelidikan perlulah dilaksanakan di dalam bilik darjah untuk mengenal pasti masalah dan seterusnya mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kajian tindakan merupakan salah satu penyelidikan yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru di dalam bilik darjah. Guru juga perlulah sentiasa peka dengan perubahan yang berlaku agar tindakan segera dapat dilaksanakan.
Secara kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan penting dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat menjadikan panduan kepada guru untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan menjadi insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, jasmani bagi mencapai visi dan misi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.